Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan buat ulang kaji berkaitan tajuk imbuhan akhiran. Baik, apa itu imbuhan akhiran? Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang terdapat di akhir kata dasar. Kita ada 3 jenis imbuhan akhiran, iaitu imbuhan akhiran yang berbunyi an, yang kedua berbunyi i dan yang ketiga berbunyi kan. Okey, kita lihat yang pertama, imbuhan akhiran yang berbunyi an. Kita ada 3 cara untuk menulis imbuhan akhiran an. Okey, yang pertama dengan meletakkan hamzah nun di belakang. Yang kedua, meletakkan alif nun. Dan yang ketiga, meletakkan nun sahaja. Okey, tetapi 3 cara penulisan ni ada syarat-syarat dia. Kita ada syarat-syarat masa bila kita nak guna hamzah nun, masa bila kita nak guna alif nun dan masa bila kita nak guna nun sahaja. Okey. Hamzah nun. Perlu meletakkan hamzah nun jika kata dasar berakhir dengan bunyi a ataupun huruf alif. Okey, sekiranya kita punya kata dasar tu berakhir dengan bunyi a ataupun jawinya, dari segi jawinya berakhir dengan huruf alif, kita kena letak hamzah nun untuk membunyikan an dekat belakang. Kita tengok contoh. Yang pertama, contoh cuba. Cuba. Okey, perkataan cuba diakhiri oleh huruf alif. Huruf alif, jadinya kita kena tambah hamzah nun. Maka jadilah cobaan. Cobaan. Okey. Seperti perkataan baca. Okey, baca. Perkataan ini berakhir dengan bunyi a. Tetapi dalam ejaan jawinya tidak ada alif di belakang. Oleh itu, bila kita nak tambah imbuhan akhiran an dekat belakang, kita kena wujudkan alif, baca, tambah alif dan tambah hamzah nun. Maka jadilah ejaannya ba alif, ca alif, hamzah nun. Bacaan. Okey, seterusnya alif nun. Okey, imbuhan an yang kita tulis dengan alif nun. Perlu meletakkan alif nun jika kata dasar berakhir dengan bunyi u atau huruf au atau dalam jawinya kata dasar tu berakhir dengan huruf waw. Okay, kita tengok contoh ya, contoh perkataan ilmu. Ilmu kata dasar dia berakhir dengan huruf waw. Jadinya bila kita nak jadikan dia ilmuwan, okey, kita kena tambah alif nun. Jadilah ilmuwan. Ain, lam, mim, waw, alif, nun. Okey, kita kena tambah alif nun sebab kata dasar dia berakhir dengan huruf waw. Contoh yang kedua, tuju. Kita nak jadikan dia tujuan. Kita kena tambah alif nun. Okey, bunyi an tu dieja dengan alif nun. Jadilah tujuan. Ta, waw, jim, waw, alif, nun. Tujuan. Okey, nun sahaja. Perlu meletakkan nun jika kata dasar berakhir dengan huruf selain huruf alif dan waw. Okey, sekiranya kata dasar tu berakhir dengan huruf selain daripada huruf alif dan huruf waw, kita hanya perlu tambah nun sahaja dekat belakang dia untuk membunyikan imbuhan awalan an tu. Contohnya perkataan minum. Minum berakhir dengan huruf mim. Jadinya kita cuma perlu tambah huruf nun sahaja untuk menjadikannya minuman. Minuman. Sama juga dengan perkataan ikat. Kita hanya perlu tambah nun sahaja untuk menjadikannya ikatan. Okay, ingat ya, kata dasar yang tidak berakhir dengan huruf alif dan waw, kita hanya tambah nun sahaja dekat belakang dia untuk membunyikan an. Okay, seterusnya imbuhan akhiran yang berbunyi i. Okay, kita ada 2 cara penulisan. Yang pertama dengan menambah hamzah ya dan yang kedua dengan menambah ya sahaja. Okay, kita lihat yang pertama, hamzah ya.
Okey, masa bila kita nak tambah hamzah ya untuk membunyikan i, perlu meletakkan hamzah ya jika kata dasar berakhir dengan huruf alif dan waw. Okey, jadinya sekiranya kata dasar tu berakhir dengan huruf alif dan waw, kita wajib tambah hamzah ya dekat belakang untuk membunyikan i. Contohnya perkataan cinta. Perkataan cinta ni berakhir dengan huruf alif. Jadinya untuk jadikan dia cintai, kita kena tambah hamzah ya dekat belakang. Jadilah ejaannya caya nun ta alif hamzah ya. Okey, contoh yang kedua, suka. Suka dia tak ada alif dekat belakang. Tetapi bunyi dia, bunyi yang terakhir dia tetap a. Oleh itu, untuk kita bunyikan jadi perkataan sukai, walaupun dia tak ada alif, tapi bunyinya suka a dekat belakang, kita kena tambah alif untuk dia. Tambah alif, kemudian tambah hamzah ya. Jadilah ejaannya sin waw, kaf alif, hamzah ya. Sukai. Ingat, bila perkataan tu berakhir dengan bunyi a, tetapi tidak ada huruf alif di belakang, kita kena wujudkan huruf alif tu, kemudian tambah hamzah ya. Okey, kita tengok contoh perkataan yang berakhir dengan huruf waw. Rindu. Perkataan rindu. Rindu berakhir dengan huruf waw. Okey, jadinya untuk kita jadikan dia rindui, kita kena tambah hamzah ya. Jadilah rindui. Ra, ya, nun, dal, waw, hamzah ya. Dan perkataan yang seterusnya, lalu. Lalu, kita nak jadikan dia lalui, kita tambah hamzah ya juga. Lam alif, lam waw, hamzah ya. Lalui. Okey, imbuhan i yang kita hanya tambah ya sahaja. Okey, apa syarat dia? Perlu meletakkan ya jika kata dasar berakhir dengan huruf selain alif dan waw. Okey, jika kata dasar tu berakhir dengan huruf selain daripada huruf alif dan waw, kita hanya tambah ya sahaja untuk membunyikannya i. Contohnya perkataan kasih. Kita tambah ya sahaja, maka jadilah kasihi. Hampir, tambah ya, jadilah hampiri. Tempuh, tambah ya, jadilah tempuhi. Okey, seterusnya kita tengok imbuhan akhiran yang terakhir, iaitu imbuhan akhiran yang bunyi kan. Okey, untuk imbuhan akhiran yang bunyi kan, kita perlu tambah kaf nun dekat belakang. Okey, perlu meletakkan kaf nun bagi semua kata dasar. Okey, tak kisahlah kata dasar tu berakhir dengan huruf apa. Bila imbuhan akhiran tu kan, kita mesti tambah kaf nun dekat belakang. Contohnya perkataan amal. Kita nak jadikan dia amalkan, tambah kaf nun. Jadilah ejaannya ain mim lam kaf nun. Okey, beri. Tambah kaf nun jadilah berikan. Jalan, tambah kaf nun jadilah jalankan. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap semua pelajar dapat memahami dan mengingati apa yang kita belajar ni dengan baik. Seterusnya dapat mempraktikkan dalam penulisan kamu dengan baik. Okey, itu saja. Terima kasih atas tontonan kamu semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.